serentak di seluruh negara. Jadi untuk program Quran awal pada kali ini kita akan membaca surah Al-Mulk yang bermaksud kerajaan. Dan kita bukan sekadar membaca sahaja. InsyaAllah selepas daripada kita baca nanti, kita akan mendengar sesi tadabbur ataupun sesi pembentangan ataupun pencerahan tentang berkaitan tentang surah Al-Mulk yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Syaiful Amri bin Musa, Ketua Pengarah SPI JPWPP. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan sama ada yang berada di ruang segar dan juga yang berada di dalam kalian, marilah sama-sama kita mengambil mushaf Al-Quran. Kita bersedia dengan wuduk dan mushaf Al-Quran. Boleh buka Al-Quran, insyaAllah muka surat 562. Muka surat 562. Dan insyaAllah kita akan membaca secara bersama-sama mengikut khalifah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من
أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه
يحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Kita serahkan kepada Ustaz Syaful Amri bin Musa, Ketua Pengarah Sertifikat Islam JPWP, untuk menyampaikan tadabbur surah Al-Mulk yang telah kita baca sebentar tadi. Dipersilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa 'izna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Terima kasih kepada Ustaz Harun Ashrul Aidil yang telah membimbing program Quran Hour bagi tahun 2021 yang berusaha buat pengarah, di mana adalah pengarah, ketua pengarah, penolong pengarah, anggota kegiatan perkhidmatan, tuan-tuan, sama ada yang berada di ruang segar ataupun yang berada di dalam talian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Ilahi kerana pada pagi ini kita dapat membaca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini sebenarnya dia 30 ayat, kan? Walaupun sebenarnya 30 ayat sahaja, tetapi dia mempunyai intipati yang sangat banyak. Ya. Itu baru surah Al-Mulk, belum lagi surah-surah lain. Di sini saya ingin nyatakan bahawa saya pernah beli masa dahulu, masa saya di SMK PP 91, ada orang jual buku lah. Dia datang ke sekolah-sekolah dan saya tengok buku ini sangat menarik perhatian saya. Tajuk buku inilah Kerajaan Al-Quran, yang mana sebenarnya ditulis oleh Huzaifah Ismail, penerbit Al-Mahirah, muka surat 285 muka surat,
hanya membahaskan berkaitan surah Al-Mulk sahaja. Jadi bertepatanlah dengan program pagi ini yang membaca surah Al-Mulk. Jadi memang dah ada dalam koleksi di rumah saya. Jadi saya sambung membaca lah. Cuma nak membaca secara detail harfiah tu banyak. Dia kaitkan dengan berbagai aspek. Cuma saya baca yang sekali imbal yang penting-penting. Okey, surah Al-Mulk dalam bahasa Arab adalah surah yang ke-67 dalam Al-Quran. Tergolong daripada ayat Makkiyah. Dia juzuk 29 ya. 29. Juzuk 29. Surah ini adalah surah Makkiyah yang terdiri pada 30 ayat, dinamakan Al-Mulk kerana pada ayat pertama surah ini yang terdapat perkataan Al-Mulk. Kan? Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Muqtadi. Al-Muqtadi berarti kerajaan. Dan surah ini juga dinamakan Tabarak. Tabarakallazi tabarak. Kerana yang berarti yang maha suci atau yang maha berkat. Surah Al-Mulk adalah surah keamanan dan keselamatan kerana ia akan menjadi penyelamat dan pelindung dari siksa kubur kepada pembacanya. Nabi ulama berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidur melainkan setelah baca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Benteng. Surah As-Sajdah ada kelebihan dia. Surah Al-Mulk ada kelebihan dia. Tuan-tuan, kita kat dunia ni, kita kadang jangan kita leka sangat. Maksud saya bercakap je lah kan. Kadang kita leka dan kesibukan kita, lepas tu baliklah letih, sehingga kita tak ada masa untuk membaca Al-Quran. Sebab itu Nabi dia tidak tidur. Sebelum tidur dia akan baca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah terlebih dahulu. Saya nyatakan kelebihan surah Al-Mulk. Di antara kelebihan surah Al-Mulk ialah surah ini adalah menjadi penyelamat. Kita akan habiskan pukul 1. Okey. Mencegah pembaca dari seksa kubur. Kubur ini tuan-tuan yang mulia, benda Sayyidina Osman kalau cerita syurga neraka dia takut jugalah, tapi tak semacam bila mana dia lalu ke perkuburan. Sayyidina Osman dia hafal bila dia lalu ke perkuburan, bergelangangan air matanya sehingga membasahi janggutnya. Bila orang tanya kepada Sayyidina Osman kenapakah demikian, maka Sayyidina Osman beritahu kubur adalah tempat yang mula-mula akan kita lalui. Sekiranya selamat di alam kubur, maka selamatlah di alam-alam seterusnya. Sekiranya tak selamat di alam kubur, maka sukar lagi alam seterusnya. Dan bagi orang yang membaca surah Al-Mulk ini akan berada di bawah naungan malaikat. Di hari kiamat rupanya akan dicerahkan seperti Nabi Yusuf AS. Fadilat dari hadis, terdapat banyak hadis tentang fadilat surah Al-Mulk ni. Daripada Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam Al-Quran ada 30 ayat yang memberi syafaat kepada pembacanya sehingga diberi keampunan untuknya, iaitu surah Al-Mulk. Hadis yang lain, Nabi bersabda, sesungguhnya dalam Quran itu ada satu surah dengan 30 ayat yang mensyafaati bagi yang membacanya, maka selagi mana dia membacanya, selagi itu ia meminta ampun untuknya. Maksudnya surah Al-Mulk itu akan meminta ampun untuk orang yang membacanya. Ulama berkata sesungguhnya surah Al-Mulk itu melepaskan pengamal-pengamalnya dari keadaan kena azab. Ia akan bersoal jawab pada hari kiamat di hadapan Tuhan kerana menuntut kelepasan mereka yang mengamalkannya daripada azab api neraka. Itu mendapat syafaat. Surah ini mendapat syafaat. Sebenarnya syafaat ni banyak syafaat. Syafaat daripada
daripada Nabi, syafaat daripada orang yang membaca Al-Quran, syafaat daripada sahabat, kan? Sebab apa tuan yang mulia? Sebab di pada masyarakat kita kadang-kadang kita perlu syafaat. Sebab itu orang pergi pada Nabi, pergi kepada, sebab apa? Hanya yang melepaskan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelebihan dia lagi menyelamatkan daripada azab kubur. Di dalam kubur orang yang telah mati, para malaikat akan datang pada sisi kakinya untuk memberi hukuman. Kakinya berkata, kamu tidak dapat hampir dari sisi kakiku, kerana orang ini pernah berdiri dalam solat dan membaca surah Al-Mulk. Kemudian malaikat datang dari sisi dada dan perut. Mereka juga terhalang. Malaikat ini juga terhalang. Kemudian malaikat ini datang dari sisi kepala. Maka dia juga terhalang. Pergi kepada sendi, sendi juga terhalang. Sehingga sendi berkata, kamu tidak dapat datang dari arah ini kerana orang ini membaca surah Al-Mulk. Maksudnya, bila kita baca surah Al-Mulk, surah ini akan menjadi penjawab bagi kita kepada mungkar dan nakir. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa membaca surah Al-Mulk setiap malam diselamatkan daripada azab kubur. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesiapa membaca surah Al-Mulk pada mana-mana malam dan saya datang ke dalam kuburnya, surah ini sebagai pengganti untuk bersoal jawab dengan mungkar dan nakir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam Al-Quran ada satu surah yang terkandung 30 ayat. Surah itu ialah surah Al-Mulk yang akan datang kepada pembacanya untuk membantu bersoal jawab dalam kubur sehinggalah mereka selamat masuk ke dalam syurga. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, sesiapa yang baca surah Al-Mulk sehingga menjadi amalan dirinya, nescaya ia mendapat bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kuburnya. Bila azab tak datang ke kepala, terdengar kata seruan, tidak boleh kau datang ke pihak kepala ini kerana ada surah Al-Mulk. Tuan-tuan yang mulia, amalan kita ni sebenarnya kadang-kadang melalui satu amalan je Allah selamatkan kita. Tetapi amalan tersebut perlu istiqamah. Dia baru jadi amalan. Kalau kita contohnya orang puasa Isnin Khamis kan, Isnin Khamis dia akan puasa, Isnin Khamis dia puasa, walaupun masa tu ada jamuan potluck kan, tengok bawa macam-macam kan, Allah menguji keimanan. Jadi teruskan puasa. Itu antara amalannya, puasa dia juga akan jadi benteng kepada kita. Ada orang dia istiqamah solat awal waktu. Sebelum azan dia dah berada di, kalau lelaki berada di surau atau di masjid. Kalau perempuan sudah berada di tikar, di sejadah. Azan dia boleh solat sunat dan solat fardu. Orang yang menjaga solatnya ada 5 perkara yang Allah janji. Pertama, akan diberi keberkatan hidup, akan dimudahkan hidupan dia, diangkat kesempitan hidup dia. Yang pertama. Yang kedua, orang yang jaga solat akan diberi buku, akan dilepaskan daripada azab kubur. Yang ketiga, orang yang jaga solat akan diberi buku catatan amal di sebelah kanan. Yang keempat, akan melalui tiga surat sebatas kilat. Yang kelima, masuk syurga tanpa hisab. Tapi dengan syarat istiqamah. Begitu juga amalan surah Al-Mulk ni, istiqamah. Begitu juga tahajud, istiqamah. Sebab itu tuan-tuan, perempuan, bila ayat tentang istiqamah ni, Nabi sampai beruban rambutnya. Bukan senang, nak konsisten. Barulah Allah pelihara. Sebab itu kalau kita dapat istiqamah dengan surah Al-Mulk ni, Al-Mulk kita tambah sedikit as-sajadah, Masya Allah, ia akan membantu kita di alam kubur. Kubur, saya kan bila saya buka YouTube tu tengok, kadang-kadang ambil picture kubur tu, yang lahat tu. Kalau kita dalam kubur nak, mayat tu nak mengeliat tu tak dapat. Tak dapat mengeliat. Ngam-ngam tu kan, dalam tepi ujung, lepas tu letak apa? Letak kayu lagi, papan lagi.
Nak melihat pun tak dapat. Jadi tuan-tuan puan-puan, jadi sebab itu kubur bagi orang iman, orang yang beriman, dia akan jadi seluas mata memandang. Dan bagi orang yang tidak beriman, kubur akan menghimpitnya sehingga tulang-tulang rusuk berceragah antara satu sama lain. Ular yang besar satu hasta, sebulan perjalanan yang besarnya seperti bagal keldai akan datang kepadanya dan akan membelitnya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, jadi seksa kubur ini kita tak pasti, kita tak tahu, kan? Kadang-kadang kematian ni kalau kita sakit, kadang-kadang sakit itu sebagai peringatan. Tetapi bagi bahaya kalau yang tak sakit ni kan, yang tak sakit itu dia meninggal kan. Tanpa kita tahu. Kerana kematian itu pasti. Ya? Jadi ubat dia, insya-Allah kita berazam, termasuk diri saya bercakap ni, kita mulakan dengan surah Al-Mulk. Mula-mula surah Al-Mulk dulu, kita tambah surah As-Sajadah kan. Antara Maghrib Isyak tu kita baca. Dan begitu juga Al-Quran. Al-Quran ni kita kena jadikan dia amalan. Amalan kurang-kurangnya kita baca semuka tu, kalau kita tak sibuk nak semuka sehari. Mungkin bulan Ramadan ni banyaklah semuka sehari. Yang penting istiqamah tu. Ataupun setiap waktu kita baca satu line. Jadi amalan istiqamah ni tuan-tuan sangat bernilai. Melalui amalan istiqamah ni, Allah akan bukan sahaja lepaskan dari akhirat, di dunia pun kadang kalau kita boleh lepas, itu nama dia tawassul. Tawassul melalui amalan-amalan soleh. Ada 3 orang pemuda yang masuk dalam gua, tiba-tiba gua tadi tertutup. Dia satu orang macam mana nak lepaskan ni? Satu orang dia fikir dia pernah berhematkan pada ibu bapa dia. Sebelum ibu bapa dia tak tidur, pasti dia akan bagi minum susu kepada ibu bapa dia. Ibu bapa dia last sekali tertidur, dia tunggu tu sehinggalah bapa dia bangun, dia bagi minum susu. Ya Allah, kalau amalan ikhlas kerana-Mu, bukalah gua ni. Jadi batu tu bergerak sikit, tapi tak boleh keluar. Satu orang pula, dia istiqamah dia ialah amalan ikhlas dia ada pekerja. Pekerja tadi, upah pekerja tadi pekerja tak ambil. Jadi pekerja tadi bila datang dia tanya upah pekerja tadi dia telah beli kambing dan sehingga kambing itu membiak. Pekerja dia datang, mana kambing tadi? Dia kata tu satu lembah tu kambing kamu. Dia ambil semua kambing-kambing tu. Yang ketiga, satu orang yang mana dia keinginan untuk dengan sepupu dia perempuan. Sepupu perempuan dia kata takutlah kepada Allah. Dia tidak jadi melakukan kejahatan kepada sepupu dia tersebut. Dia bagi lagi amalan, dia bagi lagi duit untuk keperluan sepupu dia. Sehinggalah tiga pemuda ini lepas daripada gua tersebut. Maksudnya amalan kita ni, kita boleh bertawassul melalui amalan kita. Contohnya kita ni sakit kan, tak sembuh-sembuh, jangan sekali sedekah, banyak kali sedekah. Kerana amalan sedekah itu mengelak daripada bala bencana. Amalan sedekah. Begitu juga kadang-kadang kita melakukan amalan yang ikhlas dan secara istiqamah. Nak dapat ikhlas, kita kena istiqamah dulu. Dia tak akan datang ikhlas gitu. Contohnya kita mula-mula pasti kita akan tak terikhlas kan. Nanti orang kata buat apalah amalan yang menunjuk. Tidak. Walaupun ada sifat yang menunjuk tu, buat saja dahulu. Sehingga lama-lama dia istiqamah, sehingga menjadi satu amalan dan datang sifat ikhlas. Dan dengan sifat ikhlas ini, kita boleh bertawassul melalui amalan kita. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang kita ada satu saat yang mana kita tak ada cara lain. Cara zahiriat ni memang tak jumpa je.
nak lepaskan kita. Hanya kita fikir, ya Allah, aku dah buat amalan ni. Jangan cakap dengan Allah je lah. Ya Allah, kau dah buat amalan. Kalaulah kau suka dengan amalan ni, ya Allah, terimalah dan bantulah aku selesaikan masalah ini. Jadi itu tawasul melalui amalan. Okey, pada ayat yang pertama Allah Taala beritahu, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat, maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah ia maha kuasa atas setiap sesuatu. Allah tunjukkan kerajaan apa? Kerajaan Namrud, Babylon, punya Mekah punya. Namrud, kan? Allah tunjukkan kerajaan Fir'aun. Kemudian Allah SWT tunjukkan kerajaan-kerajaan yang besar. Mereka berbangga. Fir'aun kata, akulah yang aku boleh hidup, aku boleh matikan orang, kan? Sehinggalah Allah SWT sendirinya memiliki kerajaan. Milik langit dan bumi inilah milik Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katalah Muhammad, sesungguhnya kerajaan ini milik Allah. Allah akan beri kepada sesiapa yang dia kehendaki dan Allah boleh tarik kepada sesiapa yang kehendaki. Baik itu tuan-tuan, kita tak risau. Sebenarnya kerajaan dunia ni hanyalah macam sarang laba-laba. Macam laba tu kalau kita bersih rumah nak raya ni, tetap kan. Laba-laba tu bukan senang nak buat sarang tu. Tapi kalau kita ambil penyapu tu, kita lap tu, tiada. Aku susah-susah buat sarang, kau tiba-tiba hancurkan. Begitu jugalah hari ini kerajaan di dunia ini seperti sarang laba-laba. Sebab itu bagi orang Islam kita tak perlu takut, kerana kerajaan ini milik Allah. Cuma hari ini bagaimana kita nak sukakan Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlal qura wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya beriman dan bertakwa penduduk suatu kampung, satu negeri, satu negara, nescaya Allah SWT akan buka keberkatan pintu langit dan bumi. Barakat minas sama, berkat langit, berkat bumi, negara makmur. Covid pun tak ada. Kan? Sekiranya Allah suka, Allah boleh selesaikan masalah ini dengan sekejap, sekelip mata saja. Innama amruhu ila arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sekiranya Allah nak berkehendak ke suatu perkara, itu akan jadi. Dan semua ini adalah ujian Allah. Sebab itu Allah beritahu dalam ayat yang kedua, allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya, dan dia maha kuasa membalas segala amalan kamu. Lagi Allah SWT lagi maha pengampun. Allah SWT menjadikan dunia ini, kata untuk menguji allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian dan kehidupan ini untuk menguji siapakah yang terbaik. Siapakah yang terbaik? Macam kita lah, macam kat universiti kan, ada first class, second class apalah. Macam saya setiap mampu je, saya sekarang lulus je, kan? Itu pun susah nak lulus. Terpaksa bertawasul dengan amalan, belajar kat Mesir kan, dengan amalan untuk lulus. Jadi Allah SWT jadikan dunia ini ialah darul ibtila, ujian. Orang-orang suka kita itu juga adalah ujian. Orang tak suka kita itu adalah ujian. Senang juga adalah ujian, susah juga adalah ujian. Semuanya ujian.
Nabi bersabda, juga maksud dia, aku heran dengan amalan orang mukmin. Semuanya ada kebaikan. Apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Apabila mendapat bala, dia bersabar. Semuanya pahala. Bersyukur pun dapat pahala, bersabar pun dapat pahala. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu kita kena faham semua yang berlaku apa saja keadaan. Sakit juga adalah ujian, kan? Sihat juga adalah ujian. Kaya juga adalah ujian. Susah pun adalah ujian. Semua ujian. Ada anak juga adalah ujian. Tak ada anak pun juga adalah ujian. Cuma kalau kita melaksanakan, kita redha, sabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jadi hamba yang terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa, yang paling hampir dengan Allah, yang paling takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita ni dalam berusaha, semua kena usaha. Saya tak kata saya lebih baik dari tuan-tuan, kan? Ataupun tuan-tuan lebih baik pada saya pun tak tahu. Itu semuanya ilmu laduni. Itu semuanya dalam pengetahuan ghaibiat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita tahu keadaan kita. Dunia ni kita tak tahu. Bila kita Allah ambil nyawa kita, baru Allah nampakkan bagaimana keadaan kita. Macam Fir'aun. Fir'aun ni bila dia pergi Laut Merah tu, Nabi Musa kan dah dapat menyelai Laut Merah kan, ada 12 lorong. Jadi Fir'aun dan tentera-tentera dia pun ikutlah lorong tersebut. Sampai Nabi Musa dan pengikut dia dah sampai ke tepi laut sana, Allah katupkan balik laut tadi. Barulah Allah nampakkan dia bila waktu sakrat bagaimana kedudukan dia. Dia kata, amantu bi rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhan Musa. Tapi iman sedemikian tidak bernilai sedikit pun, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menzahirkan, telah menampakkan bagaimana keadaan dia di alam barzakh, alam kubur, di akhirat. Jadi iman di dunia ini adalah iman yang sangat bernilai. Hatta kalau kita baca Quran pun, Bismillahirrahmanirrahim sangat bernilai. Ada seorang wali Allah, dia datang, dia pergi ke perkuburan, dia dengar ada suara orang membaca Al-Quran. Wali Allah ni telah mensedekahkan ayat Al-Quran kepada penghuni kubur tadi. Dia dengar ada dalam orang membaca Al-Quran. Jadi dia mencari mana waktu orang membaca Al-Quran tadi. Maka dia dapati di dalam kubur. Jadi dia boleh, Allah bagi dia berdialog. Kenapa kau baca Al-Quran? Maka dalam kubur tu kata, sebenarnya apa yang aku baca ni tak ada nilai sedikit pun di sisi Allah. Tapi apa yang kau baca tadi sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alam kubur ni dah bukan tempat beramal dah. Ialah tempat untuk menerima pembalasan kita. Sebab itu surah Al-Mulk ini sangat penting. Kita dah tahu dah lama dah, tapi kadang-kadang tak istiqomah. Kita cuba istiqomah satu-satu amalan. Jadi bila dunia dalam ibtila ini, tempat ujian ini, maka kita kena redha je. Redha je. Kan? Dapat suami macam tu, redha je. Dapat isteri macam tu, redha je. Kan? Ya. Begitu juga Nabi Nabi Lut, dia dapat suami isteri dia tak dengar cakap dia. Tak beriman dengan Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh ajak isteri dia, anak dia, marilah naik bahtera, nak selamat. Tidak, kami akan pergi ke puncak gunung. Tetapi Nabi Nuh tidak pernah sama sekali Nabi Lut menceraikan isteri dia. Tak ada. Redha dia. Kemudian begitu je Asyah ni isteri kepada Fir'aun. Dia redha dengan suami dia. Allah pelihara dia. Sehingga dia, Allah Subhanahu Wa Taala
beri dia syurga, malikan di syurga. Jadi hari ini kita kena redha lah pasangan kita kan. Ujian, nak tambah boleh, nak cerai jangan. Betul-betul? Redha. Okey, dan ayat yang ketiga, kita ambillah ayat-ayat yang okey. Pada ayat yang ke-12, pukul 1 kita berhenti ya sahabat. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut melanggar hukum Tuhannya. Sesungguhnya orang yang takut kepada Tuhan mereka dengan perkara gaib, bagi mereka ialah keampunan dan ganjaran pahala yang besar. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah SWT kita nak zahirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana bukan sahaja takut secara ramai, tapi takut secara berseorangan. Jadi hari ini tuan-tuan perempuan, generasi anak kita ni, dia bukan macam generasi kita. Generasi anak kita ni berbagai ujian yang dihadapi. Contohnya gadget kan. Dalam gadget itu berbagai-bagai dia dapat lihat. Jadi hari ini bagaimana kita nak tanamkan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok perkara yang baik sahaja. Kan? Yang bermanfaat sahaja. Kadang-kadang dalam persoalan tu macam mana? Kan? Jadi sebab itu nak datangkan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita hadirkan bagaimana kita hadirkan hati kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kita. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Al-Quran sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ganjaran yang Allah beri ini lahum maghfirah, keampunan dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, dalam bab ini banyak Allah Taala cerita dalam Quran. Saya bagi ringkasanlah. Pada ayat yang pertama tadi tentang kerajaan langit dan kerajaan bumi. Pada ayat yang kedua tentang hidup untuk diuji dalam surah Al-Mu'min. Pada ayat yang ketiga dan keempat diterangkan tentang 7 lapis langit. 7 lapis langit. Langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, hinggalah ke Sidratul Muntaha. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dialah mengaturkan kejadian 7 perkara langit yang berlapis-lapis. Sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Sebenarnya bumi ini diibaratkan bumi ni dengan langit yang kedua dengan bumi yang pertama ni seperti cincin di padang pasir yang luas. Langit yang kedua dengan langit yang ketiga seperti cincin dengan padang pasir yang luas. Sehinggalah langit ke-6 dengan langit yang ke-7 cincin di padang pasir yang luas. Sehinggalah langit yang ke-7 itu aras Allah SWT sehingga seperti cincin dengan padang pasir yang luas. Sebab itu iman yang selemah-lemahnya Allah janji bagi syurga 10 kali dunia luasnya. Tidak heran kerana luasnya hazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang lelaki Allah SWT bagi 70 bidadari. Malah kadang-kadang 2.5 juta bidadari. Yang perempuan Allah SWT sediakan bidadari-bidadari sebagai dia punya assistant yang tukang gosok badan lain, cuci rambut lain, dia picit lain. Dia ialah men besar dalam kubur. Kalau dia bersama suami dia raja lah, dia queen. Perempuan yang salihah ni akan masuk syurga 500 tahun daripada suami dia. Dia siap-siap dia 500 tahun.
Ya, dia dah dengan dia punya asisten suami dia masuk. Suami dia dekat padang mahsyar lagi. Ya. Tetapi kalau suaminya tahap iman dia tak sama, dia akan dikahwinlah dengan orang lain. Dengan orang lain tahap iman dia. Atau suaminya tak masuk syurga ke, dia masuk syurga, dia akan dikahwin dengan lelaki lain. Jadi jangan risau. Dapat suami macam mana, jangan risau. Syurga. Sebab itu Nabi kata mana-mana wanita yang pertama menjaga salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga aurat dia dan taat kepada suaminya, masuklah ke mana-mana pintu syurga yang dia sukai. Mana-mana pintu syurga. Dia pakai baju perempuan ni 70 lapis. 70 warna, 70 lapis, tapi masih nampak body di dalam tu. Kan? Pakaian macam mana? Kita pun tak tahu. Pakaian dia berwarna-warni. Biar hari nak ambil pakaian itu, orang pegang macam pengantin tu kan. Taklah. Kemudian pada bab yang keempat, Allah beritahu tentang malam yang berkagumkan. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih. Allah SWT hiasi langit dengan bintang-bintang. Bintang-bintang tu kalau kita lihat di astronomi ni, sebenarnya di langit kita tu penuh dengan bintang-bintang. Kan? Bintang-bintang. Kemudian pada ayat yang kelima, Allah Taala beritahu, kelima ketujuh ialah tentang seksaan api neraka. Walladzina kafaru rabbihim adzab jahannam wa bi'sal masir. Allah beritahu, dan bagi orang yang kufur ingkar pada Tuhan mereka, disediakan api neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat. Apabila mereka dicampak ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritan meraung-raung sedang ia menggelegak. Masya Allah kan. Kita pun tak tahu macam mana dalam neraka tadi. Kalau batu tadi dilemparkan, dia sampai ke dasar tu 80 tahun. 80 tahun bukan 80 tahun dunia, 80 tahun akhirat. Nah, lintas sirat tu. Sebab itu tuan-tuan yang dimiliki Allah SWT, benda akhirat ni benda yang Nabi, sebab itu Nabi bila Isra Mi'raj balik, Nabi kata tak ada larah tabat dalyo, tidak ada kerehatan lagi pada hari ini. Dia beritahu anak ada Fatimah kan, tidak ada kerehatan lagi. Pagi dengan baju putih bersih, balik ke penuh berdebu kerana jumpa umat. Beritahu umat tentang alam akhirat. Nabi telah lihat syurga, dan Nabi juga telah lihat neraka masa Isra Mi'raj. Bila syurga, dia tengok syurga tadi banyak betul syarat-syarat dia. Nabi kata Jibril, kalaulah ni syarat-syarat dia, nescaya aku rasa tak ada umat aku di syurga. Nabi tengok neraka begitu mudah sangat ni kawan nafsu. Maka Nabi kata, kalaulah begini keadaan dia, iwatiri semua orang masuk neraka. Sebab itu kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan kita ni hanya sebagai ta'abud kita, ubudiyah kita, penghambaan kita, pengakuan kita kepada Allah, itu saja. Dan amalan kita ni pun kita jangan confident untuk masuk syurga. Ini sebagai kita hamba, sebagai kita mengabdikan diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga neraka diserah pada Allah. Tetapi Allah Taala beritahu Allah beritahu wasari'u ila maghfiratin wa jannatin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, berlumba-lumbalah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu, yang mana syurga itu seluas langit dan bumi disediakan kepada orang bertakwa. Jadi saya rasa itu sahaja sebenarnya. Dalam buku ini membahaskan sebanyak 16 bab berkaitan surah Al-Mulk sahaja. Ini tentang surah Al-Mulk saja. Jadi kira Fatimah saya dapat pembacaan buku lah ya untuk tu. Boleh ya. Nanti saya baca dosis. Jadi alhamdulillah kita dapat selesaikan program
Quran hour kita pada tengah hari ini. Dan esok kita ada pagi ialah khatam Al-Quran pukul 8.30. Selepas itu pakai baju raya. Pakai baju Melayu sebab itu kita nak bergambar. Nak bergambar untuk apa? Sektor. Ini dimaklumkan oleh saya lah. Bergambar. Kemudian mungkin tak lama 9.30 ataupun 10 kita habislah khatam Al-Quran. Kemudian perhimpunan bulanan boleh beritahulah kepada rakan-rakan untuk bergambar kan sesama sektor lah. Sektor guna pengurusan nak bergambar untuk hari raya ni. Kemudian pada pukul 2.45 kita akan buat mesyuarat perhimpunan bulanan. Dan itu saja daripada kami. Saya Ustaz Syaiful Amri Bermusa bersama dengan saya punya rakan-rakan Pak Ashrul, Ustaz Harudin dan Ustaz Salisa. Pertama kami minta maaf segala salah dan silap. Kami berterima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang sangat memberi sokongan dengan program-program. Kami tahu di antaranya ada kesibukan, tapi tak apa, yang saya buat tu kita faham kan? Kita akan teruskan buat usaha. Dan terima kasih memberi sokongan pada program pagi ini dan program esok hari dan seterusnya. Dan kami ucapkan selamat hari raya, mohon batin, dan kita jumpa lagi. Jadi yang baik dan betul daripada Allah SWT, yang salah dan silap daripada kelemahan diri saya sebagai hamba-Nya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan. Ya. Esok. Nak ni bukan politik. Terima kasih. Aku nak gambar. Kalau darah tinggi jangan ambil. Sedekah je bawah. Masih tak boleh. Ha? Yang mula masih tak boleh. Boleh masih tak pun. Besok duduk dengan saya. Sama. Okey. Pasal boleh tak?